Okey, so kita mulakan perkongsian kita pada hari ini. Untuk makluman semua, kalau murid-murid yang daripada negeri lain, cikgu adalah merupakan penulis buku nota MSK Sains Tingkatan 4 dan 5 KBSN. Jadi tahun ni adalah tahun terakhir untuk kita guna buku ni, dan dalam buku ni ada semua cara-cara nak ingat sains, semua subtopik yang penting sains tingkatan 4 dan 5. Jadi hari ini cikgu biasanya pergi ke sekolah-sekolah memerlukan hampir 3 jam untuk cikgu orang kata untuk cikgu nak terangkan semualah. Tapi cikgu ambil dengan proses dengan kita punya TKP ni, cikgu akan ajarkan step by step 2 tajuk. Mungkin dalam satu minggu ni kita akan belajar 4 tajuk. Okay, jadi insyaAllah boleh bantu habiskan satu buku dalam tempoh setengah jam lah. Jadi baik, jadi kita mulakan. Izinkan cikgu sharing dulu apa yang boleh cikgu share tentang cikgu sikit untuk makluman semua. Sebagai salam perkenalan daripada cikgu. Cikgu merupakan nama cikgu adalah Cikgu Nurizan binti Zakaria. Okay, ada yang dah tahu, okay, ada yang tidak tahu. Merupakan bekal guru cemerlang sains dan sekarang mengajar di SMK Tanjung Pau. Kemudian cikgu juga dilahirkan di Perak, cikgu bukan orang Kedah, dan cikgu mendapat pendidikan awal di Itali. Itali ni sekarang kan negara yang sedang orang kata bergolak dengan COVID-19 ni. Itu adalah pendidikan awal cikgu di sana, Itali kan. Kemudian cikgu dapat ijazah di UPM Sedang sekarang. Ini kenalan sikit lah tentang cikgu. Kemudian cikgu dilahirkan pada tahun 1980. Jadi sekarang cikgu berumur 40 tahun. Perkhidmatan cikgu mula mengajar di Perak, di Bota Perak, dan kini cikgu mengajar di SMK Tanjung Pau, Citra Kedah. Okay. Dan cikgu banyak jugalah cikgu orang kata bukanlah nak tunjuk kemenangan tu, tapi sebenarnya nota MSK cikgu ni banyak dah cikgu menang untuk award sebab cikgu cuba masuk berbagai pertandingan untuk cikgu ni bagaimana. So alhamdulillah memang dapat banyak peringkat emas lah di peringkat sampai hingga ke peringkat antarabangsa. Okey, ini adalah kejayaan cikgu sebagai seorang guru. Okey, antara kejayaan cikgu dan kejayaan cikgu juga cikgu dapat berbagai anugerah. Dan ini di antara kemenangan yang cikgu dapat lah. Anugerah guru batik, guru akademik cemerlang, okey, dan sebagainya. Okey, sebagai mukadimah lah kenalan cikgu. Ini cikgu memiliki 6 orang anak. Untuk orang yang tidak mengenali cikgu lah. Okay, so cikgu memang dah berkahwin. Dan tanya cikgu dah kahwin ke belum? Cikgu sudah kahwin dan ada 6 orang anak. Okay, so kita mulakan. Boleh? Kita mulakan dah berkenalan dengan cikgu. So kita mulakan hari ini dengan kita punya nota MSK kita untuk pelajar murid yang daripada negeri lain. Mungkin first time, so mungkin benda ni agak baru. Okay, cikgu nak minta kamu keluarkan kertas kosong dan juga pen, salin nota MSK. Bukan nota yang banyak. Nota yang banyak kamu boleh salin daripada buku teks ataupun daripada nota yang guru bagi daripada internet. Tapi nota MSK tidak ada di internet. Okay, memang cikgu yang ini special. Cikgu bagi untuk peluang untuk kamu salin nota MSK. Dia tak banyak, jangan risau. So cikgu akan mulakan nota MSK kita pada hari ini. Bab 2 dan bab 3. Okay, bab 2 dan bab 3. Okay, bentar. Okay, ramai yang nak masuk tapi cikgu kena approve, so agak mengganggu. Okay, cikgu share dulu screen. Okay, tak apa. Kita mulakan nota MSK kita. Cikgu mohon mutekan suara anda. Okey, baik. So, ini nota MSK cikgu. Oh, sorry. Oh no. Okey. So, ini adalah nota MSK cikgu. Seperti tadi cikgu beritahu buku cikgu. Baik, ini adalah cover depan buku cikgu.
di mana adalah yang kalau di Lazada, Shopee pun ada jual. Baik, kita akan masuk dengan tajuk bab 2 tingkatan 3 koordinasi badan. Jadi ini nota, jangan salin. Ini tak payah salin. Ini bukan nota MSK. Okey, ini bukan nota MSK tetapi itu adalah um, nota biasa. Tetapi bagaimana cikgu convert, cikgu tukar kepada nota MSK. Okey, kita tahu manusia, kita sekarang nak belajar pasal sistem saraf manusia ya. Bukan kita nak belajar pasal sistem saraf kucing ke, haiwan ke. Okey, kita nak belajar pasal sistem saraf manusia. Jadi bagaimana kita ni betul-betul sistem saraf manusia ni. Okey, jadi manusia ni sebenarnya kalau untuk makluman semua, sistem saraf manusia ni adalah terdiri daripada dua sistem yang kita kena tahu. Sistem saraf pusat dan juga sistem saraf periferi. So tolonglah benda yang sangat mudah, benda yang asas kita kena tahu. Sistem saraf manusia jadi daripada sistem saraf pusat dan juga sistem saraf periferi. Tetapi kamu kena tahu juga apakah ada komponen atau apa organ yang terdapat dalam sistem saraf pusat. Okey, sistem saraf pusat. Jadi sistem saraf pusat kita tahu terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Otak dan saraf tunjang. Okey. Kemudian sistem saraf periferi pula terdiri daripada dua iaitu sistem saraf autonomi dan juga sistem saraf soma. Tetapi kamu kena faham, kamu kena tahu sistem saraf autonomi dengan sistem saraf soma. Sistem saraf soma ni dia mengawal tindakan yang terkawal. Sistem saraf autonomi dia mengawal tindakan luar kawal. Jadi ada perbezaan antara sistem saraf autonomi dan sistem saraf soma. Jadi bagaimana cikgu tukar nota ni kepada nota yang lebih mudah untuk kamu ingat? Okey, ini caranya. Nak cikgu tunjuk. Bentar. Okey, ya ini dia. Kamu hanya hafal pod, peri, ausoma, cruspi. Pod, peri, ausoma, cruspi. So muka pelajar yang first time dengar ni bahasa apa? Ni memang tak ada bahasa lah. Cikgu cipta sendiri. So P tu cikgu wakilkan dengan huruf P. It means P adalah sistem saraf pusat. Yang terdiri daripada O adalah otak dan T adalah saraf tunjang. Okey. Dan kemudian peri. Peri adalah periferi. Sistem saraf periferi, AU adalah terdiri daripada sistem saraf autonomi dan soma sistem saraf soma, di mana sistem soma terdiri daripada saraf kranium dan saraf spina. Jadi daripada perkataan ini cikgu boleh tulis balik, anda boleh tulis balik dalam bentuk daripada nota yang sebegini, yang asal nota yang sebegini. Okey, kamu boleh tukar balik kepada bentuk tadi. So sekarang ni kamu akan boleh mengingat. Okey, kamu tak ada masalah, kamu boleh ingat balik apa yang di sini. So, cikgu bagi peluang kamu untuk ambil gambar ataupun, tidak. Cikgu akan share dalam Telegram sekejap lagi. Nota ni jangan risau. Cikgu akan share dalam Telegram. Okey, seterusnya. Kita ada masa tak lama, kita ada setengah jam je. Neuron. Okey, baiklah neuron. Neuron ni, kalau kamu tengok nota di sini, okey, cikgu sekarang ni, cikgu bukan nak terangkan apa fungsi neuron deria, apa ni fungsi neuron perantaraan, apa fungsi neuron motor. Okey, yang tu kamu kena baca. Yang tu kamu memang kena baca dan fahamkan. Tetapi cikgu nak beritahu bagaimana cara untuk ingat gambar neuron. Jadi kamu lihat di sini, cikgu buat satu penceritaan. Okey, penceritaan dia begini. Ada simpang 3, berhenti dan kemudian bergerak ke kiri atau ke kanan. Okey. Okey, minta maaf, patah balik. Jadi cikgu nak conteng sikit kat sini. Apa kaitan cerita tadi dengan gambar. Okay. Ada simpang 3. Jadi cikgu akan buat simpang 3. Nampak? Garis naik atas. Jadi ada simpang 3. Jadi first start dengan neuron dia. Gambar dia kamu akan ingat. Ada badan sel di atasnya. Okay, ada badan sel di atasnya. Jadi ada simpang 3. Begitu. Ada simpang 3. Kemudian berhenti. Berhenti merujuk pada tangan. Berhenti. Jadi tangan kita ni, nampak? Ni tangan cikgu. 1, 2, 3, 4, 5. Tangan seperti neuron perantaraan. Okey. Kemudian
Kemudian bergerak ke kiri atau ke kanan. So cikgu akan lukis kalau kita punya badan bergerak ke kiri atau ke kanan ni. Katalah ni badan kamu, ni badan kamu. So kamu akan bergerak ke kiri atau tangan kamu, mungkin tangan kamu ke kanan atau kiri. Kalau tangan cikgu ke kanan, cikgu akan lukis ni badan, ini tangan. Ni tangan kamu, tangan kamu. Jadi nampak bentuk dia. Ini kalau ke kanan. Kalau ke kiri, ni badan kamu, ni tangan kamu. Nampak sama? Ini mewakili badan, ini mewakili tangan. Jadi cikgu hanya bantu untuk mengingat saja gambar neuron. Iaitu yang tadi simpang 3, berhenti, bergerak ke kiri dan bergerak ke kanan. Tapi the part of neuron kamu kena baca dan ingat. Kena fahamkan benda tu. Seterusnya, next. Cikgu teruskan lagi. So tak payah salin, nanti cikgu akan bagi dalam kita punya Telegram. Jangan risau. Kita akan share yang ada buku cikgu tu. Alhamdulillah lah boleh refresh balik. Tindakan refleks. Apa yang kamu faham dengan tindakan refleks? Tindakan refleks ni sebenarnya adalah tindakan yang memang gerak balas badan secara automatik dan pantas terhadap rangsangan luar tanpa pemikiran dan tidak melibatkan cerebrum. Dia tidak melibatkan cerebrum otak. Okey, dia dari luar kawal. So tindakan refleks ni sangat penting. Contohnya kalau kita tengah masak, tiba-tiba kita pegang, kita lupa yang kita punya kuali tu tidak ada orang kata penebat haba. Kita angkat, kalau kita angkat, kita tak ada tindakan refleks, kita akan pegang dalam tempoh yang lama, kita tak sedar dan kita melecup. Tapi sebab tindakan refleks, kita akan lepas kuali kita tanpa kita sempat nak fikir. Itu yang kita kata luar pemikiran. Jadi tindakan refleks ni dapat mengelak dari kecederaan yang serius. Jadi perasan tak dekat perkataan refleks ni ada nota sebenarnya. Tengok sini. Elak sorry. Okey. Di sini cikgu klik. Nampak? Elak kecederaan serius. Jadi tindakan refleks yang dapat mengelak dari kecederaan serius. Dan kenapa cikgu letak gambar macam pokok ni? Macam tunjang pokok akar tunjang. Sebab cikgu nak bagi ingat pada murid cikgu bahawa tindakan refleks ni adalah dikawal oleh saraf tunjang. Bukan dikawal oleh otak, tetapi dikawal oleh saraf tunjang. Contohnya knee jerk yang kamu buat dekat sekolah yang cikgu ataupun sentakan lutut yang kamu duduk terkusi, kaki terjuntai, cikgu duduk buat pertandingan dalam kelas, siapa boleh tahan kaki daripada terjuntai, tersentak ke atas, dapat hadiah. Tetapi tidak ada pelajar yang boleh mengawal tindakan tersebut. Kaki tak akan tersentak bila kita tuk di kawasan yang menyebabkan dia tersentak lah. Okay? Antara dia punya ligamen tu. Okay. Seterusnya, seterusnya. Ini adalah nota. Jadi nota dia kamu kena bacalah. Tapi cikgu hari ni matlamat cikgu untuk memberi nota ini untuk mengingat lebih lama elak daripada kecederaan serius. So cikgu harap kamu faham setakat ni. Faham ya? Alright. Otak manusia. Kita tahu otak kita. Ni cerebrum ni. Kita tahu cerebrum ni kalau cikgu suruh anak murid cikgu tunjuk di sini, ni cerebrum sampai mana? Cerebrum tunjuk di mana? Medulla di mana? Tetapi cuba kita ingat secara logik. Sekarang ni cikgu nak fikir cikgu nak terang kamu secara ayat yang paling mudah. Antara bahagian 3 bahagian, cerebrum, medulla oblongata. Di bahagian belakang ni, di atas ini dengan di sini medulla oblongata di bawah ni untuk mengawal pernafasan. Kalau kita nak bagi pingsan, kita nak bagi dia jatuh rebah, orang kata orang Kedah jatuh rebah, nak bagi dia, kita geram kat dia, kita nak bagi dia pingsan, kita akan ketuk di bahagian ni kan, betul? Bahagian kepala, adakah kita ketuk di sini nak bagi dia pingsan? Ketuk di sini. Orang gelak lah kalau dah ketuk di sini. Dah kita tahu kita akan ketuk di bahagian belakang betul. Bererti sebelum kita mengawal tindakan, mengawal keseimbangan badan. Terus di sini kamu fahamkan dengan cerita yang kita pernah tengok dalam movie. Kemudian kalau kita nak bunuh diri, pernah ke orang bunuh diri gantung dekat cerebrum, gantung kat sini nak bunuh diri? Tak pernah kan, sebab pernafasan bukan dikawal di sini. Pernafasan dikawal di medulla oblongata. Orang akan gantung di kawasan sini sebab situ mengawal pernafasan ataupun tindakan luar kawal. Jadi cikgu itu adalah cara penceritaan, tetapi cara untuk sekali kalau kata tak ingat juga, ini cara dia. Kalau cerebrum, bunyi dia brum brum brum. Brum 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 maksudnya bunyi motor. Bunyi motor dia kita bawa motor. Bawa motor maksud dia
tindakan yang terkawal. Jadi cerebrum, brum, brum, brum. Bunyi motor bererti boleh bawa motor, kita boleh kawal. Jadi cerebrum, tindakan terkawal. Cerebellum, belum, kita cikgu gunakan perkataan belum boleh berjalan. Belum boleh jalan maksudnya dia macam nak jatuh, tak jatuh. Jatuh, tak jatuh. Jadi dia merujuk kepada keseimbangan badan. Ini cara lain untuk hafal. Tadi cara penceritaan. Kita nak ketuk, nak bagi orang pengsan. Dan last sekali, medula ni tidak ada tips lah di sini. Tindakan luar kawal seperti pernafasan, peristalsis, degupan jantung. Okey. Cikgu harap kamu faham setakat ni. Kelenjar, koordinasi kimia dalam badan. Kita tahu manusia ada kelenjar. Okey, kalau manusia yang normal, lelaki ada 5 dan perempuan ada 5. Tetapi manusia yang agak diberi kelebihan, dia ada 6. Di mana dia ada 2, mungkin dia ada 2, orang kata apa, dia punya alat kemaluan lah. Tapi terpulang kalau dia lebih ke arah pada wanita, dia ambil lah untuk yang wanita punya. Kalau daripada lelaki, dia ambil yang lelaki, dia buang satu. Dia tak boleh dua-dua lah. Okay, jadi pituitary, cara nak ingat mudah saja. Pegang, nampak tak dekat perkataan P ni? Dekat perkataan P ni, dia bagi tips pala. Pala maksudnya semua orang pegang kat pala. Tolak pala. Pala. Di pituitary terletak di kelenjar pituitary, terletak di otak. Jadi pituitary bukan dalam ni lah. Pituitary bukan tempat lain. Pituitary kat sini. Pala. Okey. Kemudian thyroid, cara nak ingat. T, tengkuk. Dekat sini. Oh, jadi thyroid kat belah sini lah. Thyroid. Kemudian adrenal. Cikgu nak bagi tips. Adrenal kita sebut maksud dia kalau kita marah ke orang, kita akan pegang pinggang kita dua-dua. Kita akan pegang pinggang kita dua-dua, betul? Bila kita pegang pinggang kita dua-dua, adrenal. Maksudnya dekat bawah pinggang ada kelenjar adrenal. Kemudian testis, cikgu tak payah tunjuk lah, semua orang tahu. Kalau tak tahu tu memang faham lah. Dan ovari pun semua orang tahu, okay? Pada wanita, dan testis pada lelaki. Okay, seterusnya cikgu harap kamu faham yang tu. Right. Dan seterusnya. Ini nota dia. Jadi kamu ambil peluang ni daripada nota MSK cikgu, kamu elaborate dia, kamu kembangkan lagi, kamu cari maklumat tentang kelenjar pituitary. Sebab kadang-kadang soalan yang aras rendah pun pelajar tak tahu bila ada gambar, label kelenjar pituitary pun dia label tempat lain, dia pergi label kat pancreas. Dia label dekat tempat lain. Okey. So nota cikgu tadi, minta maaf, satu tertinggal, pancreas. Okay, sebab pancreas kamu tambah nanti lah. Kita ada 6 kelenjar, di sini ada 5. So satu lagi adalah pancreas. Okay, jadi kamu ambil peluang untuk hari ni, malam ni, kamu tambahkan nota-nota yang tambahan untuk kamu lebih faham. Kamu jangan harap cikgu terangkan semua. Nak terang semua setengah jam tak cukup. Okay, seterusnya. Mari kita teruskan. Sistem saraf. Allah cikgu, saya tak suka lah tajuk ni, sistem saraf dengan sistem endokrin. Tak apa, baca, bagi faham. Bila kita faham, memang kita akan seronok dengan sains ni. Jadi kamu dah tahu tadi kan sistem saraf tu. Sistem saraf ni melibatkan kita punya sistem saraf tadi. Yang kita baca macam neuron apa semua. Sistem saraf. Tetapi kalau sistem endokrin ni melibatkan kelenjar-kelenjar tadi. Kalau kamu tak tahu macam mana pancreas kita berfungsi. Kalau pancreas kita tak ada, apa jadi dengan manusia? Kalau pituitary kita tak ada, apa jadi dengan manusia? Jadi kamu kena ada perasaan ingin tahu semasa belajar sains. Jadi kamu bacalah nota ni, cikgu akan bagi sikit dalam Telegram. Dan ini adalah cara nak ingat. Saraf, cikgu letakkan perkataan S, sistem saraf. Simple maksud dia ringkas, sementara dan juga cepat. Jadi nota ni ada dalam ni. Okay, ada dalam ni cikgu permudahkan. Dan sistem sistem saraf dan kimia. Kimia ni merujuk pada sistem endokrin. Merujuk pada sistem endokrin. Dia kompleks, dia melibatkan remisan hormon, dia kekal. Jadi kamu boleh tambah lagi nota-nota dalam ni. Ataupun kamu nak ubah jadi sistem endokrin. Dapat perkataan kimia ni kamu nak ubah kepada perkataan endokrin pun boleh. Depends on you. Nota MSK tidak ada kesalahan. Kamu boleh ubah nota cikgu dengan cara yang lebih mudah dan kamu faham. Okay, seterusnya. Ini nota. So cikgu tak mahu terang lah. Nota dia. Okay. Alkohol. Jadi alkohol ni yang seperti kita tahu, kalau dia mesti ada kumpulan hidroksid dia lah. Hidroksid dia di mana ada OH dia, oksigen dengan hidrogen. Di mana karbon tu, kumpulan hidroksid ni dia terikat dengan karbon. Tapi tak apa, kamu
sel kimia. Tidak perlu tahu sangat detail tentang alkohol ni. Okay, tetapi kamu perlu tahu alkohol ni, bila kita banyak minum contohnya minuman alkohol, apa akan jadi pada manusia? Ini the key, kanser hati, otak kita akan cut dan hati kita akan rosak, atau istilah lain yang kita panggil nama penyakit tersebut adalah sirosis hati, ataupun hati dia luka. Bukan sebab putus cinta, tetapi sebab dia minum alkohol yang banyak. So hati dia akan terluka, akan rosak. So dia apa? Dan satu lagi, kalau kita minum minuman alkohol, dia akan melambatkan impuls maklumat. Sebab tu orang tak bagi. Apa ni orang kata jangan minum air arak. Kalau orang Islam mengharam lah. Sebab kalau minum air arak, kamu mandu, kamu tahu kan apa dia punya kesan kan. Okay, banyak. Okay. Alright. Yes, Hero Corona Carlota. Okay, baik, kita teruskan. Okay, ini adalah nota-nota adalah nanti. Cikgu jangan risau, apa yang cikgu cari ni dalam Telegram sekejap lagi. Kita tak payah beli buku pun tak apa. Siapa nak beli buku boleh PM tepi. Kalau tak nak beli buku pun tak apa. Kamu boleh print out. Tak ada masalah. Okey, cikgu nak masuk tajuk bab 3 iaitu keturunan dan variasi. Ramai tak suka pasal mitosis. Alah cikgu, saya tak sukalah pasal mitosis ni. Kenapa tak suka? Bukan susah pun mitosis ni sebenarnya. Okey, mitosis ni. Mitosis ni apa benda sebenarnya, proses apa? Okey, cikgu nak terang secara ringkas saja dulu. Cikgu nak terang. Okey, tengok di sini. Nota dia banyak tau ni. Tapi kamu akan ingat sekali lagi semua ni dengan kaedah yang paling mudah. Okey, kalau kamu boleh ingat yang ni pun dah syukur, alhamdulillah. Okey. Mitosis ni dia menghasilkan sel baru. Kita tahu mitosis ni memang untuk hasilkan sel baru. Contohnya kalau kulit kita luka, takkan dia akan berubah selama-lamanya. Dia akan diganti dengan kulit yang baru. Pernah tak bila luka ganti dengan kulit baru, tiba-tiba kulit tu dia putih pada asal? Atau jadi kelam jadi asal, dia tumpuk-tumpuk. Tak, dia akan sama betul. Itulah proses mitosis. Sel-sel baru yang masih sama dengan sel. Okay, jangan kata parent cell dia. Kemudian daripada kecil sampai ke besar akan berlaku pertumbuhan. Takkan daripada baby tak akan kekal jadi baby, tak akan ada pertumbuhan jadi kanak-kanak, remaja, dewasa. Okay, itu adalah proses mitosis. Jadi proses mitosis ni macam mana dia berlaku? Bagaimana dia berlaku? Okay? So, kamu kena tahu apa itu proses mitosis. Okay? Kemudian dia berlaku dekat sel soma. Sel soma, kamu kena tahu sel soma adalah sel badan. Sel soma adalah sel badan. Okey, dan bilangan pembahagian nukleus adalah sekali saja dan bilangan sel anak adalah 2. Bilangan kromosom sel anak berbanding sel induk adalah sama dan proses replikasi kromosom berlaku. Okey, atau okey. Sekarang ni cikgu akan bagi cara mudah untuk ingat. Okey, cara mudah untuk ingat. Sana. Tak boleh patah balik pula. Okey, tengok betul-betul gambar ni. Cikgu conteng sikit untuk kamu. Mitosis. Cikgu ambil pen kat sini. Cikgu nak conteng sikit. Kamu tengok dulu. Okey, mitosis. Cikgu draw kat sini. Ni kita ulang kaji sama-sama lah. Cikgu nak warna apa lah? Merah lah. Okey. Patah balik. Sebentar ya. Kita patah balik. Okey, ni. Cikgu nak share yang ni. So, cikgu ambil pen tadi. Baik. Mitosis. Okay. Kita ada nota dalam tajuk perkataan mitosis itu sendiri. Nampak tak cikgu buat pokok ini? Pokok ini maksud dia mitosis berlaku dekat manusia dan juga tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Tetapi dekat manusia berlaku dekat sel soma. Sel soma maksud dia sel badan. Tetapi dekat pokok berlaku dekat mana ni? Ini adalah dia punya akar dia dan juga dia punya pucuk. Jadi mitosis berlaku pada semua. Jangan kata pada haiwan saja, manusia saja. Semua termasuk pokok. Tapi pokok di mana? Dia punya akar dia dan juga pucuk dia. Kemudian mitosis ni, nampak tak ni ada 2 kromosom? Okey, ini adalah sel, ini adalah apa orang kata sel induk. Tetapi apa jadi dengan anak? Sel anak. Loh, sel anak dia pun ada 2 kromosom. Ini pun 2 kromosom. Ini pun 2 kromosom. Bererti kromosom sel anak masih sama dengan kromosom sel induk. Dia tidak berubah. Dia tetap 2. Okay, kemudian sel anak yang ini. 1, 2. So, mitosis akan dapat 2 sel anak. Kemudian, okey. Itu je lah. Yang penting cikgu ulang balik, mitosis berlaku dekat manusia iaitu sel soma dan juga
tumbuh-tumbuhan iaitu di akar dan juga pucuk. Kemudian mitosis, bilangan kromosom mitosis sama dengan sel induk. Bilangan kromosom sel anak tadi sama dengan sel induk, dan proses mitosis dan terakhir proses mitosis dia akan menghasilkan 2 sel anak. Cikgu harap kamu faham. Okey. So kita tutup, clear all drawing. Okay, next. Kita pergi meiosis pula. Apa beza meiosis dengan mitosis? Okay, apa pula beza dia mitosis dengan meiosis? Oh, kita ada 10 minit lagi. Cikgu harap sempat. Sekejap saja masa berlalu ni. 10 minit lagi ni. Hai, siapa conteng tu? Alright, next. Meiosis. Okay, kita ada 10 minit lagi. Oh, ni meiosis. Tengok cikgu terang betul-betul ya. Tengok, pergi faham betul-betul supaya petang ni kamu dapat sesuatu juga daripada kamu duk main PUBG tu. Duk main game macam-macam game lah. Cikgu tahulah. Cikgu dah nak. Okay, so kita baca perkataan ni. Okay, jangan conteng. Bagi cikgu conteng boleh? Okay, baik. Meiosis. Okay. Meiosis, tengok bagaimana cikgu baca. Proses meiosis melibatkan organ pembiakan iaitu ovari dan juga testis. Okay. Ovari dan juga testis, tetapi pada manusia. Tetapi kalau pada tumbuhan, adakah tumbuhan ada testis? No. Kalau pada tumbuhan, ovari dan juga enter. Jangan silap lah. Tak pergi jawab tumbuhan ada testis, jenuh lah pokok tu duk berbuah. Okay. Okay, so nota yang kedua, meiosis. Dia ada, tengok sekarang ni, ini kromosom. Sel induk, orang kata parent cell dia ada 2 kromosom. Tetapi dekat sel anak dia ada 1 sahaja. Bererti kromosom sel anak separuh daripada sel induk. Kromosom sel anak separuh daripada sel induk. Itu nota yang kedua. Nota yang ketiga, dia akan menghasilkan 4, 1, 2, 3, 4. So proses mitosis menghasilkan 4 sel anak. Jadi cikgu rasa mudah saja. Ingat, proses mitosis ni mudah saja. Dia adalah untuk menghasilkan gamet, di mana lelaki, alah tulisan buruknya, lelaki dia akan hasilkan gamet apa? Siapa boleh tolong isi? Lelaki hasilkan gamet apa? Siapa boleh tolong conteng tepi ni? Lelaki hasilkan gamet apa? Conteng. Gamet apa tu? Cepat, kalau perempuan menghasilkan gamet apa? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Perempuan menghasilkan gamet apa? Tak ada siapa yang boleh jawab. Siapa berani jawab, tolong keluarkan voice kamu. Kita bagi hadiah buku free. Perempuan hasilkan gamet apa? Very good. Ovum. Kalau lelaki? Lelaki? Tak ada siapa. Awak dalam grup tak ada lelaki ya? Siapa tu? Yes, yes. Very good. Yes, yes. Ya Allah, buruk tulisan. Sperma. Yes, sperma. Very good. Sperma. Boleh buat voice pun tak apa. Anda tutup balik voice. Sperma. So ingat, proses-proses ini adalah untuk menghasilkan, ada meiosis tadi adalah untuk menghasilkan ovari dan sperma. Itu saja. Sebab tu ovari pula, masya-Allah. Ovum dan sperma. Sebab tu sperma dengan ovum tidak pernah habis. Tapi kalau perempuan dia akan habis kalau waktu bila? Kalau ovum dia akan habis kalau kitaran haid dia dah habis, kira ovum dia dah habis. Tapi kalau sperma takkan habis sampai bila-bila, sampai dia mati. Tok Wan pun masih boleh lagi orang kata menghasilkan anak lagi. Logiknya. Okay. Okey, so sikit lagi kita teruskan. Okey, sana. Mitosis, settle. Ni nota mitosis. So, kamu kajilah kalau kamu harap cikgu terang semua, memang tak sempat. Okey. Alright. Mutasi. Mutasi ni apa sebenarnya? Mutasi ni, kalau nak tahu, mutasi ni macam ni lah. Orang kata kita punya kromosom kita tahu manusia normal macam kamu semua, kromosom ada 46. Kamu kena tahu bilangan kromosom ada 46. Tetapi katalah isteri kamu mengandung, kromosom anak dia 47. Dia tak sama dengan kamu dan isteri kamu. Adakah anak dia mengalami kecacatan? Ya, anak dia akan mengalami kecacatan sebab telah berlaku perubahan dekat kromosom dia. Iaitu bilangan kromosom dia.
Okay, itu kalau kes bilangan kromosom. Tetapi kalau kromosom dia 46. Tetapi dia cacat dekat struktur. Apa pula penyakit yang akan dapat? Itu yang kamu kena faham. Kalau dia cacat dekat kromosom dia, itu kita panggil mutasi gen. Tetapi kalau bilangan kromosom dia tak sama dengan orang lain, itu adalah mutasi kromosom. Jadi tips nak ingat adalah mutasi kromosom, kamu ingat dekat, kamu tengok perkataan huruf S ni, kromosom, bererti penyakit dia mesti start dengan perkataan sindrom. Itu adalah tips nota MSK, sindrom. Jadi sindrom pula ada 3 jenis nak kena ingat. Allah, susah cikgu nak ingat. Mudah saja. Kamu tahu sindrom Down, semua orang tahu yang mata sepet, apa semua muka yang pink, apa semua bibir pink. Itu adalah sindrom Down. Maksudnya depa ni bukan macam kita. Depa ada 47 kromosom. Iaitu cacat pada pasangan yang siapa ingat? Tolong conteng Zat. Kromosom pasangan keberapa yang dia cacat? Maksudnya sepatutnya 2, tapi dekat pasangan tu dia jadi 3. Sepatutnya 2. Pasangan kan, kromosom kan 2. Tetapi pasangan yang keberapa, tiba-tiba jadi 3. Jadilah 47. Yes, very good. Siapa yang tulis ni very good. 21. Very good. So, dapatlah sindrom Down. Tetapi, pernah tengok, okay, thank you yang merah tu. Okay, and then sindrom Turner dengan Klinefelter. Allah, dalam periksa keluar. Saya lupa cikgu, Turner dengan Felter ni hak laki ke hak perempuan. Kamu ingat tengok dekat perkataan Felter. Felter ni, kamu ingat fighter. Felter ni fighter. Bila fighter, maksud dia, siapa yang suka bergaduh? Mesti dia lelaki kan? So, lelaki adalah sindrom Klinefelter. Sepatutnya lelaki, dia adalah XY. Tetapi dia ada 2 X ni. Maksudnya sindrom Klinefelter ni, lelaki itu adalah lelaki yang lembut. Yang jadi lembut tu sebenarnya, mereka sebenarnya adalah menghadapi sedikit mutasi dalam dia punya kromosom, iaitu bilangan kromosom dia. Sepatutnya dia adalah XY macam kamu dalam semua XY, tetapi dia adalah XXY, terlebih X. Sebab perempuan adalah XX. Pernah tak tengok sindrom Turner? Sindrom Turner ni pula untuk perempuan yang agak seperti lelaki. Minta maaf sekarang ni cikgu tengok ramai sangat perempuan yang nak jadi lelaki. Sampai apa pun tak ada. Cikgu pun pelik dia sebenarnya tang mana saya tak tahu. Okey, diikat lagu mana saya tak tahu. Tapi sebab apa dia ada sifat nak jadi seperti seorang lelaki? Sebab sepatutnya dia adalah XX. Tetapi hilang satu X. Sebab tinggal X saja. So, dia kurang sifat seperti perempuan. So, settle hari ni. Kita ada 2 minit lagi. So, mutasi kromosom, sindrom, S sindrom. Mutasi gen ni, kamu ingatlah kalau macam orang kata apa, albino, buta warna semua, itu dalam mutasi gen. Okey, ni Mio sudah. Right, mutasi pun sudah. Okey, dan yang hampir terakhir adalah variasi. Alah, variasi ni senang je. Cikgu rasa semua orang tahu. Okey, variasi selanjar dengan tak selanjar. Kalau selanjar ni dia bersifat sementara dan selanjar ni dia disebabkan oleh faktor persekitaran dan juga genetik. Okey, macam ni lah cikgu bagi contoh yang penceritaan yang mudah. Apa maksud persekitaran dengan genetik? Contohnya berat badan. Contoh selanjar adalah berat badan dan ketinggian. Berat badan. Kadang-kadang seseorang itu dia gemuk. Bukanlah gemuk, bukanlah obes. Tapi kan, kadang-kadang faktor dia adalah faktor genetik. Sebab kalau tengok mak dia, ayah dia, semua gemuk. Itu bila kita katakan faktor genetik. Tetapi family dia kurus tetapi dia yang gemuk. Jadi adakah disebabkan oleh faktor genetik? Dia disebabkan oleh faktor persekitaran. Dia duduk makan, malam makan waktu-waktu yang tidak sepatutnya sampai dia obes. So, selanjar ni adalah faktor sama juga dengan ketinggian. Kalau dia faktor persekitaran, pemakanan dia. Kalau dia makan bukan banyak yang bahan yang protein untuk tumbuh besaran, dia akan jadi terbantut lah. So macam setengah pula ketinggian sebab family dia memang tinggi. Tinggi itulah dia selanjar. Kalau tidak selanjar, dia hanya melibatkan faktor genetik sahaja. Contohnya jantina. Jenuh ni kalau jantina ni faktor persekitaran. Pergi dekat musim negara lain tiba-tiba tukar musim sejuk tukar perempuan, musim panas tukar lelaki. Jenuh So tidak selanjar ni hanya faktor genetik saja. Cap jari takkan berubah cap jari. Cuping telinga, kalau capang tu capang lah sampai bila-bila. Cuping telinga yang ada melekat dengan tak melekat. So itu adalah konsep yang kamu kena ingat lah. Okey, tu graf dia. Tu siap ada orang tu. Okey.
Alright. So, sekarang ni kita dah habis stop sharing bab 2 dan bab 3. Buku yang lain tak nampak pun. Okay. Jadi, so boleh onkan suara. Cikgu nak dengar pandangan kamu macam mana?